Selamat pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenung topik yang bertema kedudukan manusia di dalam Yesus Kristus dari 1 Timotius bab 2 ayat 3 hingga 4. Allah ialah penyelamat kita semua. Dia mahu semua orang diselamatkan serta mengetahui ajaran yang benar tentang penyelamatannya di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua mempunyai pilihan untuk mengikuti firman Tuhan atau hidup di dalam kongkongan dosa. Akibat di dalam kongkongan dosa ialah turunan dosa. Kita adanya satu-satu pilihan dan harapan ialah penyelamatan di dalam Yesus Kristus di salibnya untuk pengampunan dosa selama-lamanya. Di dalam permulaan tahun 2022, kita harus memastikan dari awal tahun ini lagi firman Tuhan sentiasa ada bersama kita dan kita harus mengikuti Alkitab Tuhan, selalu membacanya dan bersama-sama kita untuk kita hidup di dalam pengajaran firman yang akan berada di dalam sanubari kita. Marilah kita mula sekarang sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami datang pada awal tahun 2022 untuk memberi segala puji-pujian kerana Tuhan Bapa telah menunjukkan kurnia Tuhan di tahun-tahun yang lepas dan telah menyelamatkan kami semua dari segala cubaan dan telah menyembuhkan kami baik dari segi fizikal maupun rohani. Kami hanya meminta segala doa kami akan diberkati Tuhan dan pelayanan kami untuk hari depan akan selalu direstui Tuhan di gereja kami. Dan semailah firman Tuhan di dalam sanubari kami sekalian untuk selama-lamanya. Kami akan pegang dengan janji Tuhan di 1 Yohanes bab 4 ayat 4. Roh Tuhan yang ada pada kami lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang milik dunia ini. Roh Tuhan yang kudus. Kami memberi segala puji-pujian dan penghormatan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya suka mengadakan rumusan pembelajaran yang kita mungkin ingat di buku Efesus bab 6 bahagian ketiga. Setiap kali kita mendengar dan perkabaran firman Tuhan, dan untuk hari ini ialah 1. Paulus mengesah kita untuk lakukan semua dengan berdoa dan bersyukur. Bukan untuk kita sahaja, tetapi untuk semua umat Kristian, supaya roh Tuhan akan selalu membimbing dan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Amalkan contoh doa seperti di buku Matius bab 6. Yang kedua, kita akan menjadi lebih berani di dalam perkabaran berita baik Tuhan.
penyelamatan di dalam Yesus Kristus dan salibnya. Yang ketiga, akhirnya Kristus mengasihi kita dan tiada apa-apa yang akan menghalang kita untuk mendekati Kristus dan salibnya. Kita harus menjadi sahabat-sahabat yang setia di dalam pelayanan Kristus di gereja Tuhan. Seperti Tikhikus yang setia di dalam pekabaran berita baik Tuhan. Tidak ada apa-apa cabaran, kesusahan dan godaan yang akan dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Manusia suka benda yang diberikan percuma. Ada suatu simpulan bahasa berbunyi ini, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Tuhan telah memberikan dan mengurniakan rahmat-Nya yang percuma melalui Yesus Kristus, supaya hubungan manusia dengan Tuhan akan menjadi baik semula. Adakah kita sama-sama dapat merasai pemberian ini yang percuma, supaya kita dibebaskan dari kegelapan, ketamakan, kerisahan, dan kesusahan kita setiap hari? Di buku Roma bab 8 ayat 1 hingga 2, dinyatakan kita dapat hidup bersatu dengan Kristus kerana kita dibebaskan daripada hukum dosa dan kematian. Ini adalah kerana hukum Roh Allah yang menjadi penggalak kehidupan rohani kita, di mana kita disatukan suatu harapan, suatu perdamaian, suatu sukacita di dalam kurnia Tuhan untuk penyelamatan yang percuma ini, yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Selagi kita tidak menerima pemberian percuma ini, kita tidak akan dapat disatukan dengan Tuhan. Oleh itu, kita harus melangkah masuk ke kurnia dengan mengakui kita orang dosa dan boleh datang ke hadirat Tuhan hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di salibnya. Hidup bersatu bermaksud mengikut adat istiadat yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Di 1 Korintus bab 1 ayat 2, ditujukan kepada mereka yang ingin menyembah Tuhan dan umat-Nya yang dipanggil oleh Allah. Kita akan menjadi bijak apabila kita hidup bersama Kristus dan firman-Nya. Adakah kita sekalian pada hari ini hidup untuk Kristus? Atau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri? Baik peribahasa ini, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Adakah sumber rezeki kita bergantung kepada titik nasib kita? Kalau kita menyembah Tuhan bersama umat-Nya, nasib dan rezeki kita tidak lagi bergantung bagai telur di hujung tanduk, tetapi bergantung pada firman Tuhan, kerana bila kita hidup bersama Kristus, kita dikurniakan Roh Tuhan yang akan menguatkan kita lagi dari segi mental dan fizikal. Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan kerana kita dihidupkan semula dengan tergolong satu dengan Kristus bersama anak-anak Tuhan di gerejanya. Amin. Di 2 Korintus bab 5 ayat 17, apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Inilah suatu pengajaran dan pengiktirafan yang kita boleh dengan iman di dalam firman Tuhan. Bukan saja kurnia yang diberikan percuma, kita juga ditransformasikan menjadi orang baru di dalam Yesus Kristus. Kita boleh hidup di dalam Roh Kudus Tuhan yang akan bersama kita selama-lamanya. Di dalam gereja Tuhan, kita sama-sama melayan Tuhan dan kita disatukan kerana Yesus Kristus. Oleh itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan kerana Dia telah memberkati kita semua dengan segala berkat rohani dari syurga. Puji Tuhan, dan hidup untuk Kristus.
hidup sebagai manusia yang baru di dalam gerejanya dan di dalam masyarakat dunia untuk menunjukkan kesungguhan dan menjadi cahaya kepada dunia yang gelap ini, yang masih memerlukan penyelamatan Yesus Kristus itu. Inilah berkat rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Untuk hidup bersama dengan Kristus, kita disatukan di dalam nama Yesus Kristus. Kita selalu bertanya mengenai keinginan dan kehendak Allah. Di dalam Efesus bab 1 ayat 5, Allah telah membuat keputusan untuk menjadikan kita anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Inilah keinginan dan kehendak Allah. Saya ulang, Allah telah membuat keputusan untuk menjadikan kita anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Inilah keinginan dan kehendak Allah untuk kita sekalian, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Masalah dosa itu harus diselesaikan dan telah diselesaikan. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus dari maut, dosa kita diampunkan di salibnya. Dan apabila kita menerima penyelamatan Yesus, dosa kita diampunkan dan kita dibebaskan dari cengkaman dosa. Seperti tercatat di Efesus bab 1 ayat 7. Dengan kematian Kristus kita dibebaskan. Allah sudah mengampunkan dosa kita. Begitulah mulia rahmat Tuhan. Kerana Allah telah menghidupkan Kristus, kita disatukan dengannya dan Allah menghidupkan kita semula bersama-sama Dia, supaya kita akan memerintah dengan Kristus di syurga nanti. Amin. Di Efesus bab 2 ayat 10 mengingatkan kita bahawa kita lah ciptaan Allah, dan kerana kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah telah menjadikan kita untuk mengamalkan perbuatan yang baik yang sudah disediakannya untuk kita lakukan. Bila kita sedar bahawa kita adalah ciptaan Tuhan, gaya hidup kita harus berbeza kerana keutamaan kita adalah berbeza dengan duniawi ini. Kita tidak lagi bertungkus lumus untuk mencari harta dan kemewahan duniawi, tetapi kita didorongkan mengamalkan perbuatan yang baik dan berbudi. Ini ada kerana kita dapat didekatkan dengan Tuhan setiap hari. Sejak kematian Kristus untuk dosa kita, kita ingin hidup bersatu dengan Kristus setiap hari dan setiap masa. Kita telah menjadi salah satu anggota tubuh Kristus di dalam keluarga Yesus dan gerejanya. Kristus juga memelihara dan menjaga jemaah kerana kita anggota tubuhnya. Kita adalah anggota Yesus Kristus di dalam gerejanya. Dan untuk hidup bersama Kristus, untuk hidup di dalam dunia, untuk hidup bersama umat Kristian, anak-anak Tuhan, kita harus serahkan segala-galanya dan percaya akan firman Tuhan itu dan roh Tuhan yang akan bersama kita setiap hari selama-lamanya. Seperti di Kolose ayat bab 2 ayat 1, kita dibebaskan daripada kuasa keinginan yang berdosa ini. Inilah suatu pendekatan yang akan membawa kita hidup di dalam rahmat dan restu Tuhan. Tidak ada sebarang apa yang dapat menjamin kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Tetapi di Efesus bab 1 ayat 14, hanya roh Tuhan itu yang dapat menjamin dan dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Apa yang kita akan terima daripada Tuhan mengikut perjanjian firman-Nya. Marilah kita memuji kemuliaan Tuhan kerana jaminan penyelamatan Yesus Kristus itulah satu-satunya jaminan kasih Tuhan yang kekal selama-lamanya dan akan memberikan kita kehidupan yang kekal di dalam kurnia-Nya. Puji Tuhan kerana jaminan rahmat Tuhan ini.
Pada kesimpulannya, cuba kita ingat kembali pedoman dan pembelajaran untuk kita semua pada hari ini. Yang pertama, kita diberikan kurnia yang percuma melalui penyelamatan Yesus Kristus dan kita sudah dapat berbaik dengan Tuhan. Inilah suatu kesempatan untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita telah berubah sejak kita mengenal Yesus. Dan bersama-sama dengan umat Kristian, anak-anak Tuhan, dia akan terus memimpin masa depan kita. Yang ketiga, kita adalah ciptaan Tuhan dan telah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu dan kita tidak lagi dikongkong oleh dosa. Dan kita sudah mendapat jaminan berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Roh Tuhan yang kudus akan bersama kita dan akan memimpin kehidupan rohani dan fizikal kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita selalu bersyukur atas pemberian rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kerana dapat bersama-sama anak-anak Tuhan di dalam pelayanan pada hari ini. Semailah di dalam hati kami yang menyenangkan hati Allah, penyelamat kita. Berikan kita ajaran yang benar di dalam firman Tuhan seperti di Yohanes bab 14 ayat 6. Yesuslah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam firman Tuhan dan kami memberikan segala puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami selama-lamanya. Amin.